Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan, terima kasih. Saya ucapkan hadir lagi ke Radio 12 Malam bertemu dengan saya, Angah. Kita bertemu lagi ya. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu ni saya akan sharekan kisah orang kata apa, segmen Merungkai Misteri. Merungkai Misteri ni kisah yang dikongsikan daripada kawan-kawan kita yang dibacakan sendiri, maksudnya diceritakan sendiri ataupun dihantar kepada saya untuk dibacakan kepada anda semua. Untuk kali ini kita ada dua kisah. Mungkin kisahnya tak berapa nak menyeramkan, tapi adalah orang kata sedikit pengajaran di mana kita perlu berhati-hati. Jangan terlalu mempercayai orang, berjaga-jaga dalam berkawan. Sebab kita berkawan ni kan, ada kawan yang boleh level sampai tahap boleh bawa balik rumah, ada yang setakat kat kedai kopi, ada yang sekadar di dalam WhatsApp. Itulah kisahnya. Jadi ngoceh panjang pun tak nak panjang, Ngoceh panjang pun tak guna. Sebelum kita teruskan kisah ni, yang mana yang sakit, tidak sihat, badan lemah tu kan, kita sama-sama lah doakan semoga diangkatkan kesakitan itu, semoga diberikan kesembuhan insya-Allah, amin. Pada yang sedang terluka, putus cinta kononnya, kita semoga bertemu dengan yang lebih baik insya-Allah. Kepada yang sedang sengsara apa tu? Sengsara poket. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah. Murahkan rezeki kita semua insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan dengan kisah yang telah dikongsi oleh kawan-kawan kita. Kisah pertama ni disampaikan oleh kita punya pendengar kita, kawan-kawan kita, bernama Kak Fina. Dia pakai Fina si Rafidah, so kita pakai nama Kak Fina ya. Okey, kisah Kak Fina ni berlaku semasa dia bekerja di satu airport. Airport tu diminta saya rahsiakan, jadi saya takkan cerita lah dekat mana. Mana yang tahulah ya. Okey, baik, kita teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Baik, kat sini akak nak ceritakan terkena santau. Okey, Kak Fina ni dia beritahu dia kena santau. Okey, ceritanya suatu malam akak mimpi ada 2 ekor buaya ni sedang jaga akak, sedang menjaga dan mengawal akak di sebuah rumah yang agak asing. Rumah ni tak pernah lagi akak tengok. Akak tak pernah sampai lagi rumah ni. Dalam mimpi tu, akak dapat juga melarikan diri dari rumah tu. Baik, okey, akak ni dapat melepaskan diri daripada 2 ekor yang dia bukan jaga maksudnya ni Kak. Kalau dia boleh cerita akak ni, maksudnya ada 2 ekor buaya yang sedang mengawal akak ni. Namun malangnya, buaya 2 ekor tu dapat mengejar kakak. Okey, semuanya terasing, macam tak pernah langsung akak pergi kat tempat tu. Namun apabila sedar, dia punya penat tu akak rasa macam akak baru je lepas lari 100 meter. Memang tercungak-cungak akak rasa macam tu. Jadi lepas tu esoknya akak pun berceritakanlah pada kawan akak. Kawan-kawan kakak ni cakap lah, yang mimpi akak ni maksudnya akak nak kena sihir. Akak diam je lah. Tapi dalam hati akak memang bercelaru, siapa pula nak sihir aku ni? Manalah tahu kan, mungkin lah akak masa tu ada ira-ira Siti Nurhaliza ke kan. Gitu kan. 3 hari lepas tu, kaki kanan kakak ni, kaki kanan akak ni bengkak macam bentuk kaki buaya. Macam bentuk kaki buaya Kak. Saya pun cuma membayangkan. Okey, bentuk dia macam bentuk kaki buaya. Akak pun pergilah ke hospital untuk x-ray, tapi doktor cakap tak ada langsung kesan patah ataupun terseliuh.
Jadi dia punya bisa dia tu, sakit dia tu hanya Allah saja yang tahu. Dalam perjalanan pulang kerja malam, okey, maksudnya akak ni kerja malam masa tu, dia balik, akak terbau wangi bunga. Balik rumah pun suami tak ada rasa simpati pula dengan rasa sakit kaki akak ni. Suami akak ni buat tak reti lah maksudnya. Suatu hari akak jumpa kawan polis bantuan. Akak nak minta daun tembaga suasa untuk surutkan bengkak. Daun tembaga suasa ni saya nak kena google ke ni. Kalau saya jumpa saya letak. Tapi dia suruh akak pergi jumpa dengan orang yang pandai. Sebab dia kata bengkak ni lain macam. Memang lain macam kak. Kalau dah bengkak macam kaki buaya, lain macam kak. Kalau lelaki bengkaknya macam kaki buaya, itu logik kak, buaya darat. Akak bagi tahu lah dengan ayah akak. Lepas tu kita pergi jumpa dengan sepupu mak akak di kampung. Bila pakcik tu tengok, pakcik tu kata akak ni dah terkena santau angin. Tapi santau angin ni taklah berapa kuat sangat. Baik, mungkinlah sebabnya akak ni setiap kali keluar rumah, akak akan baca Al-Fatihah sampai 7 kali. Lepas tu 3 kali untuk setiap surah. Ayatul Kursi pula akak baca sampailah tempat yang dituju. Santau ni memang akan kena, tapi tak kuat sebab pendinding ni lah. Hari pertama akak pergi berubat. Bila dibacakan ayat suci Al-Quran dan diletakkan sebilah besi tumpul, akak terus meraung kesakitan. Kerusi yang akak sandar diduduk 3 orang berbadan gemuk pun boleh bergerak. Okey, faham. Kursi tu ada 3 orang duduk badan besar. Akak ni menyandar, boleh bergerak. Maksudnya ni tolakan yang terlalu kuat lah. Padahal besi tu disentuh saja di tapak kaki, tapi akak rasa macam dicucuk, sakit dia. Baik, besi tumpul tadi tu hanya diletakkan dan akak terasa sangat sakit. Selepas siap kami nak pulang, ketika lepas maghrib, akak terdengar bunyi pontianak terbang dan mengilai dekat pokok kekabu lah. Pakcik tu terus azan dekat depan rumah dia. Selepas azan tu pontianak tu pun hilang lah. Namun kaki ni surut tak berapa hari saja. Namun selepas dia surut tu, yang macam katanya bengkak sebelum ni, kalau kata bengkak ni macam kaki buaya, bengkak ni berulang lagi, tapi kali ni lagi teruk. Bila akak pergi berubat, pakcik tu kata kena hantar lagi pula. Maknanya terkena lagi santau angin. Suami tengok akak pun dia terasa sangat benci, tak nak tengok akak. Selepas 3 kali berubat, hari terakhir, pada hari terakhir tu 2 kali akak terjumpa ular hitam. Biasanya kan akak ni tak takut ular, tapi kali ni macam takut sangat. Yang tu yang akak pelik. Akak tak nak langsung nak balas pada orang yang dah hantar benda ni pada akak. Tapi pakcik tu kata dia tak pulangkan pun. Maksudnya tak dihantar balik kepada orang yang menghantar pada akak tu. Pakcik tu terus buang. Tapi itu yang dia punya. Jadi sihir tu akan balik kepada tuannya. Jadi maksudnya sama jugalah, bila dia buang akan patah balik jugalah. Lepas 3 hari, akak terdengar ada orang yang sakit sama macam akak. Pekerja dia cakap dia tu pergi berubat dekat India. Tapi akak langsung tak pernah berdendam pun. Akak cuma cakap 2 orang tu mungkinlah khilaf saja. Sebab pada hari-hari biasa pun akak akan tetap tegur orang tu macam biasa. Rupa-rupanya maksud pada mimpi yang akak mimpi hari tu tentang 2 ekor buaya yang akak mimpi tu adalah bermaksud lelaki dan perempuan. Yang lelaki tu pula hantar kaca. Dia tu nak kat akak, tapi akak ni dah kahwin. Jadi dia ni sakit hatilah dan hantar kaca pada akak. Bila berubat, nampak kaca tu keluar daripada peha akak. Kali kedua datang, kaca tu keluar daripada perut. Yang kat perut ni lah yang buat akak pingsan.
Dan sekarang ni ovari akak dah rosak satu. Masya Allah. Lepas sebulan akak baik daripada santau ni, yang perempuan tu ada datang dan minta maaf. Minta maaf segala bagai lah. Minta maaf segala bagai. Senang je kan. Dia ni siap peluk akak. Itu pun selepas minggu dia pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akak tak berdendam pun. Tapi apa yang dia buat pada akak ni, akak langsung tak boleh nak lupakan. Cuma yang lelaki tu sampai sekarang ni akak tak tahu. Jadi macam tu lah ngah. Cerita ni memang tak seram, tapi sekadar pengalaman akak. Baiklah, inilah kisah yang dikongsikan oleh Kak Fina kita. Di mana lokasinya ni dia minta saya rahsiakan. Dan cerita ni adalah sebelum PKP. Jadi dia antara ingat-ingat lupa jugalah kisahnya. Baiklah, kita ambil pengajaran daripada sini. Jangan dibuat-buat lah santau-santau ni, sebab benda ni akan berbalik kepada orang yang menyampai itu juga. Apa pun kita doakan jugalah rumah tangga Kak Fina akan sentiasa bahagia, InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, kisah ini dikongsikan oleh kawan kita juga yang bernama Mozi. Saya pakai nama betul ni sebab tak ada pula dipesan kat saya untuk nak sorot nama ataupun tidak. Kawan kita yang menggunakan nama Mozi Butterfly. Ini dalam Telegram lah. Ini telah disampaikan kepada saya melalui Telegram. Baik, kita teruskan dengan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angah. Okey, waalaikumsalam Kak. Salam sejahtera para pendengar serta subscriber Radio 12 Malam. Kali ini saya ingin berkongsi pengalaman saya, kisah seram dan mistik yang saya alami ketika saya bertugas. Baik, sebelum yang tak tahu lagi ni, Mozi ni dia daripada orang Brunei kalau tak salah saya. Saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan menjaga di salah sebuah sekolah kebangsaan yang dikenali di Brunei. Sekolah ini juga masih lagi beroperasi sehinggalah ke hari ini. Kisah ini berlaku sekitar Mei 2020. Waktu itu keadaan cuaca hujan renyai-renyai dan jam pun sudah menunjukkan sekitar 3.30 pagi. Subuh. Kat sana 3.30 pagi subuh dekat Brunei. Saya berada di pos kawalan 1. Memandangkan tempat ini mempunyai 4 pos kawalan. Pos 1 di antara pos barisan terawal yang betul-betul berhadapan jalan raya kecil dan sunyi. Jarak dari pos 1 hingga ke 4 agak berjauhan dan mempunyai bangunan yang telah disediakan. Setiap pos mempunyai 2 pengawal keselamatan. So sekarang ni akan jadi 8 kan. Bagi memudahkan, setiap pos ini disediakan walkie-talkie dan telefon biasa bagi memudahkan perhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Jam pula sudah menunjukkan 3.40 pagi. Masa untuk melakukan rondaan ke bangunan bagi memastikan setiap bangunan selamat dan tiada pun penceroboh untuk masuk. Setiap arahan kami terima. Setiap pos seorang akan melakukan rondaan. Jadi masa ni turn rakan saya melakukan rondaan. Jadi ketika itu saya tinggallah seorang diri di dalam pos. Apabila rakan saya ini berjalan, saya duduk di hadapan meja yang menghadap jalan raya sambil minum kopi bagi mengelakkan mata saya ni mengantuk. Jalan raya ni nampak suram dan sunyi. Manakala lampu di jalan ni kadang-kadang terkadang pula dah, kadang-kadang terpadam sendirinya. Mata saya dah sayu dan saya memang dah rasa tak tahan, mengantuk sakan. Saya cuba melawan, tetap melawan dan mencuba serta kuatkan semangat bagi mengelakkan tertidur. Kopi ni susahlah, tak payah nak cakap. Dah berkali-kali saya bancuk, tapi memang pelik masa tu. Dia punya ngantuk ni memang kuat sangat. Sempat jugalah terfikir, boring sebab tak tahu nak buat apa. Ini memang ujian. Setelah selang 5 minit macam tu, badan saya ni tiba-tiba menjadi kaku dan kaki saya rasa macam diikat. Tangan kanan saya pula mula bergerak ke meja yang berada di kanan saya. Seperti ada yang menolak dan kepala saya mula tunduk ke bawah. Saya merasa heran. Kerana ni saya luahkan dalam hati, apa dah jadi ni?
disebabkan mulut saya ini seakan-akan terkunci. Pada masa itulah saya ternampak 3 makhluk dari alam sebelah. Budak kecil itu melihat saya. Kakinya berjalan setempat dengan pantas dan berjalan berulang-ulang kali. Dan kain putih yang melayang separuh kepala saya. Peliknya, benda tu berada di belakang saya, cuma berbeza tempat. Jantung saya ni seakan-akan ditekan dan terasa sangat sakit. Masa tu ada juga kedengaran bunyi telefon, tapi saya tak dapat nak buat apa-apa. Mungkin selang 40 minit kemudian, rakan setugas datang balik ke pos kawalan saya. Dan saya tiba-tiba tersedar dari kejadian itu. Sambil dia bertanya, "Awak okey ke?" Saya pula hanya mampu menjawab, "Tak tahu." Dengan keheranan, rakan saya ni balas, "Dah kenapa dengan awak ni? Awak ni tidur ke?" "Oi, saya tak tidur." Saya bergegas ke meja telefon dan terus menghubungi pegawai yang bertugas di bilik kawalan CCTV. Belum sempat saya bercakap, pegawai itu terus saja menjawab dengan selamba, "Oh, tak ada apa-apa tu. Awak tu mengantuk sebab tu lelah." Saya dah mula hairan dan tertanya-tanya dalam hati, sebenarnya dia ni nampak apa sebenarnya dalam CCTV tu. Setelah berakhir shift bertugas, jam sudah menunjukkan 6 pagi dan bermulalah pertukaran shift dan serah tugas dilakukan. Saya bergegas ke bilik kawalan CCTV sambil bertanya soalan yang sama. Yang peliknya pegawai itu jawab sama juga macam semalam. Saya memang tak puas hati sangat. Dan selang 3 hari berikutnya, saya terus juga bertanya dan mendesak mereka ni sebab nak tahu sangat apa sebenarnya yang berlaku. Akhirnya, salah seorang pegawai yang bertugas di bilik gerakan CCTV mula menceritakan hal yang sebenar sambil memberitahu apa yang terjadi masa itu, sambil melihatkan rakaman CCTV untuk memuaskan hati saya agar tidak lagi saya mendesak untuk bertanya. Masa tu, alangkah terkejutnya saya. Saya tergamam dan terdiam. Pegawai itu berkata pada saya, "Alhamdulillah, nasib cepat dan sempat sebelum lebih dahsyat lagi." Kalian nak tahu tak apa yang sebenarnya terjadi? Rupa-rupanya kepala saya ni dah berputar ke belakang. Wajah saya pucat dan lesu. 2 belah mata pula buka besar sambil menoleh ke CCTV yang betul-betul berada di atas tengah tempat duduk saya tu. Hati saya bertanya, "Ya Allah, patutlah leher saya sakit lepas kejadian tu. Kepala saya agak rasa pening juga." Lepas itu pegawai itu ada mengatakan juga, sejarah tempat tu pada dahulunya adalah sejarah tempat yang mana pernah seorang budak kecil mati dilanggar kereta dan wanita gantung diri di pokok besar yang dulunya hutan dan sekarang ni dijadikan tapak pos kawalan 1. Inilah sebenarnya kisahnya juga hutan tebal yang tak tahu asal usulnya dibeli dan dibina menjadi sekolah antarabangsa. Dan setelah kejadian tersebut, saya pun dipindahkanlah ke tempat yang lebih selamat. Sekarang ni saya menjaga di tempat yang bolehlah dikatakan tempat yang tak lagi sunyi. Alhamdulillah, Kak. Sekian, harap Radio 12 Malam serta subscriber dapat mendengar cerita saya yang tak seberapa ini. Salam penuh kasih sayang buat semua dari Aziruzin, pengawal keselamatan Brunei Darussalam. Okey, Kak, itulah kisahnya, pendek daripada Muzi. Nampaknya kali ni kisah yang saya bacakan ni taklah terlalu panjang, rasanya dapat belas minit. Walaupun dia ringkas, harap-harap ni dapat menjadikan pengajaran. Lagipun saya dalam usaha lagi untuk membacakan kisah-kisah lain daripada kawan-kawan yang lain. Apapun, kisah kepala ni dipusing tu bukan benda main. Pusing-pusing, kalau terpusing terkehal terus, alamak. Apapun, terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah nanti kita akan teruskan lagi dengan kisah yang dikongsikan daripada kawan-kawan saya. Tak apa, hantar saja kepada saya. Yang penting tulisannya jangan terlalu typo sangat, sebab saya pun
kaki sasul ni. Jadi tulisan data typo. Saya pun lagi kemarih pula lagi begini. Baiklah, terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kisah yang seterusnya daripada perkongsian kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.